Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5. Kita masih lagi tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 15, Keranamu Malaysia. Dalam tajuk Duta Kecil Malaysia. Dalam standard pembelajaran 3.2.4. Dari segi standard kandungan 3.2 ini, kita akan menulis perkataan frasa dan ayat yang bermakna. Dari segi standard pembelajaran 3.2.4 ini, kita akan menulis teks prosa yang diimlakkan. Manakala dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis 3 perenggan teks prosa yang diimlak dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat menulis 2 daripada 3 perenggan teks prosa yang diimlak dengan betul secara individu. Jadi murid-murid, mari kita baca dahulu dan fahami teks yang terdapat di dalam buku teks. Pastikan ketika cikgu membaca, kamu gunakan jari telunjuk kamu untuk menunjuk perkataan-perkataan yang telah saya sebutkan. Kerana sebentar lagi kita akan melakukan imlak teks berdasarkan teks yang telah dibaca. Ya, pastikan kamu dapat mengeja dengan betul perkataan-perkataan yang saya sebutkan supaya dapat memastikan kamu memahami konsep tanda baca dalam melakukan imlak teks. Jelas ya murid-murid, mari kita baca dan kamu boleh rujuk buku teks sambil-sambil itu kamulah tunjuk perkataan yang saya sebut menggunakan jari. Duta Kecil Malaysia. Afifi bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dia membaca sebuah rencana dalam majalah Dewan Siswa. Rencana Siswa. Dari segi sejarah, Malaysia telah menghantar ramai pelajar melanjutkan pelajaran ke luar negara. Berdasarkan perangkaan pada tahun 2015, jumlah pelajar Malaysia di luar negara hanyalah seramai 86,570 orang. Jumlahnya meningkat kepada 98,379 orang pada tahun 2016. Kebanyakannya menuntut di Australia, United Kingdom, Jepun, Korea, Mesir dan Arab Saudi. Biasanya, mereka ke sana dengan pembiayaan sendiri atau mendapat tajaan beasiswa daripada kerajaan atau pihak swasta. Bagi pelajar tajaan, mereka terikat dengan terma dan syarat beasiswa. Mereka akan berkhidmat dengan kerajaan atau penaja mereka apabila tamat tempoh pengajian kelak. Mari kita lihat dulu maklumat yang telah dibaca oleh Fifi tentang rencana Duta Kecil Malaysia. Jika kita lihat pada tahun 2015, 86,570 orang pelajar yang telah belajar di luar negara dan bertambah jumlahnya pada tahun 2016 ya, menjadi 98,379. Antara negara popular yang menjadi pilihan pelajar Malaysia untuk menuntut itu Australia, United Kingdom, Jepun, Korea, Mesir dan Arab Saudi. Biasanya mereka yang belajar ke luar negara ini sama ada melalui pembiayaan sendiri, maksudnya melakukan pembayaran sendiri ataupun mendapat tajaan beasiswa daripada kerajaan atau pihak swasta. Bagi mereka yang mendapat tajaan, mereka terikat dengan terma dan syarat beasiswa di mana mereka perlu berkhidmat dengan penaja mereka sehinggalah tamat tempoh pengajian kelak ya. Setelah tamat nanti mereka perlu bekerja di bawah penaja tersebut. Okey, inilah perbezaan sama ada kita bayar sendiri ataupun kita melalui beasiswa. Kepada kamu yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara, janganlah risau kerana banyak bantuan-bantuan telah disediakan oleh pihak kerajaan. Kita hanya perlu belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi calon yang layak mendapat beasiswa tersebut. Okey, kita teruskan ya pembacaan kita dalam perenggan yang seterusnya. Kepelbagaian bangsa penuntut Malaysia membentuk komuniti yang bersatu dalam kelab beraspirasi Malaysia. Misalnya penubuhan kelab pelajar Malaysia United Kingdom dan pertubuhan kebangsaan pelajar Malaysia di Amerika Syarikat. Pelbagai program diatur agar kewajipan mereka di perantauan terjaga dan hubungan sebagai sebuah keluarga besar erat terjalin. Kerajaan melalui Jabatan Penuntut Luar selalu memantau dan mengingatkan pelajar agar mempunyai jati diri yang mantap. Mereka juga dituntut untuk menjadi warga negara yang mengamalkan sikap dan nilai murni sepanjang di perantauan.
Kesimpulannya, sebagai duta kecil Malaysia di luar negara, penuntut mestilah menjaga nama baik dan imej Malaysia. Mereka juga disarankan agar mewawarkan keunikan dan kejayaan Malaysia di luar negara. Okey, ini lihat perenggan seterusnya. Ya, walaupun menuntut di luar negara, mereka masih lagi boleh berkomunikasi atau berkomuniti dengan rakyat Malaysia kerana di sana ada kelab pelajar Malaysia, ya, seperti di United Kingdom dan juga di Amerika Syarikat. Di sinilah program-program tentang kebajikan mereka di perantauan terjaga dan adanya hubungan besar antara mereka di sana. Ya, kerajaan juga melalui Jabatan Penuntut Luar selalu memantau mengingatkan pelajar-pelajar luar negara ini supaya mempunyai jati diri yang mantap dan mengingatkan mereka supaya mengamalkan sikap dan nilai budi yang baik sepanjang berada di perantauan. Inilah duta kecil Malaysia yang membawa nama Malaysia dan kerajaan selalu mengingatkan mereka supaya mewawarkan, ya, keunikan dan kejayaan Malaysia di luar negara. Jika kita menunjukkan pribadi yang baik di luar negara, insya-Allah nama negara Malaysia akan disebut dan disegani oleh seluruh dunia. Jadi ataupun cita-cita ingin menjadi duta kecil Malaysia, ya, pastikan kita sentiasa mengamalkan nilai-nilai yang baik di luar negara supaya kita dapat menjaga batas-batas kita di sana. Okey, ya, ini tentang rencana duta kecil Malaysia. Kita teruskan. Okey, aktiviti yang seterusnya kita perlu menulis teks prosa yang diimlakkan. Ya, jadi seperti biasa cikgu akan membaca 3 perenggan teks berdasarkan teks yang kita baca sebentar tadi. Kamu perlu menulis perkataan yang dibaca dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Ya, pastikan kamu menulis dengan kemas dan mengejanya dengan betul. Ya, terutamanya bagi perkataan ataupun kata nama khas. Ya, sebab cikgu dapati sebelum latihan sebelum ini, banyak murid yang telah melakukan kesilapan dalam penggunaan huruf besar dalam penggunaan kata nama khas. Jadi kamu perlu berhati-hati. Okey, dah bersedia? Kamu tutup buku teks, sediakan pensel dan buku penulisan. Cikgu akan baca dan kamu perlu menulisnya dengan betul. Ya, kamu perlu bersikap jujur. Tutup buku teks dan hanya mendengar perkataan yang saya sebut dan tulis dengan betul. Okay, jelas? Okay, kita akan mulakan sebentar lagi. Okay, perenggan yang pertama. Dari segi sejarah, Malaysia telah menghantar ramai pelajar melanjutkan pelajaran ke luar negara. Berdasarkan perangkaan pada tahun 2015, jumlah pelajar Malaysia di luar negara hanyalah seramai 86,570 orang. Jumlahnya meningkat kepada 98,379 orang pada tahun 2016. Kebanyakannya menuntut ilmu di Australia, United Kingdom, Jepun, Korea, Mesir dan Arab Saudi. Perenggan kedua. Biasanya, mereka ke sana dengan pembiayaan sendiri atau mendapat tajaan beasiswa daripada kerajaan atau pihak swasta. Bagi pelajar tajaan, mereka terikat dengan terma dan syarat beasiswa. Mereka akan berkhidmat dengan kerajaan atau penaja mereka apabila tamat tempoh pengajian kelak. Perenggan ketiga. Kerajaan melalui Jabatan Penuntut Luar selalu memantau dan mengingatkan pelajar agar mempunyai jati diri yang mantap. Mereka juga dituntut untuk menjadi warga negara yang mengamalkan sikap dan nilai murni sepanjang di perantauan. Baiklah murid-murid, itu 3 perenggan teks prosa yang telah cikgu bacakan sebentar tadi dan cikgu harap kamu dapat mengeja atau melakukan imla dengan betul dan tepat. Okay, kita teruskan slide yang seterusnya. Ini ialah latihan interaktif, ya, latihan yang seterusnya tentang imla. Ya.
Dalam ini ada silang kata yang perlu kamu cari perkataan dengan merujuk tajuk Duta Kecil Malaysia. Contohnya pada pertama tu, perenggan 2 baris kedua. Jadi kamu perlu rujuk perenggan kedua baris kedua, perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut dan kamu cari dalam silang kata tersebut. Ya. Latihan ini kamu boleh lakukan secara dalam talian dengan pergi ke bahagian penerangan video dan klik link latihan interaktif World Games. Selamat mencuba murid-murid. Semoga kamu dapat 8/8 dan berjaya mencari perkataan-perkataan yang cikgu sediakan. Sebelum itu, cikgu ingin kongsikan nilai murni dalam tajuk kita ialah bertanggungjawab. Untuk menjadi Duta Kecil Malaysia, jika kamu membawa nama Malaysia belajar ke luar negara, pasti kita menjadi murid ataupun pelajar yang bertanggungjawab menjaga imej negara dengan baik. Bawalah adab-adab secara bertata susila di sana supaya warga asing dapat mengenali kita sebagai rakyat yang berbudaya, ya, yang dapat menaikkan imej negara di mata dunia. Okay, sampai di sini saja pengajaran cikgu pada hari ini. Kita akan berjumpa dalam video PDPR seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.